Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasiril haqq bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Allahumma nawwir bil kitabi basari wa atliq bi lisani washrah bi sadri wasta'mil bihi jasadi bihawlik wa quwwatika fa innahu la hawla wa la quwwata illa bik subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'du. Alhamdulillah, kita rafa'kan kesyukuran dan terima kasih kita kepada Allah Ta'ala. Sambung risalah Al-Mahid lil Mubtadi'in yang membicarakan risalah yang membicarakan haid, nifas, istihadah untuk bagi orang permulaan. Kita berhenti pada muka surat 61. Kita berhenti pada muka surat 61. Kaedah 15 hari 15 malam. Kaedah 15 hari 15 malam. Kaedah 15 hari 15 malam, 360 jam. Persoalannya, mengapa perlu untuk menunggu 15 hari 15 malam? Baik, kita membahaskan tentang nak masuk dah kaedah istihadah, iaitu apabila darah yang keluar, pendarahan yang keluar apabila pendarahan yang keluar lebih daripada 15 hari 15 malam, maka waktu tu barulah dikira haidnya. Maksudnya bila lebih 15 hari 15 malam, kena tunggu 15 hari 15 malam. Walaupun haidnya biasa 7 hari 8 hari, entah macam mana pada bulan tu pergi ke 10 hari 11 hari 12 hari masih lagi berterusan, maka tetap juga tak boleh buat apa-apa. Tak boleh mandi, tak boleh solat. Walaupun dia kata, seorang perempuan ni kata haidnya biasanya 6-7 hari atau 7-8 hari. Ini dah masuk hari ke-13 dah ni, tak berhenti-henti ni. Maka sepatutnya haidnya cuma 7-8 hari aja. Tidak, mesti kena tunggu 15 hari 15 malam. Tunggu tu maksud tunggu darah berhenti. Jadi persoalannya, mengapa perlu menunggu 15 hari 15 malam? Mengapa perlu untuk menunggu 15 hari 15 malam? Selagi tak cukup 15 hari 15 malam, selagi itu tunggu. Kenapa? Kenapa tak boleh tentukan yang mana haid, yang mana istihadah dengan mengikut adat kebiasaan? Biasanya haidnya katalah 7 hari. Kenapa bila bulan tu masuk hari yang ke-8 dah kena mandi? Patutnya mandi je lah. 8 hari ke-8, hari ke-9 tu mandi je. Sebab apa mandi je? Sebab biasanya memang 7 hari. Ni dah hari ke-8 dah, mandi aje lah. Kenapa kena tunggu sampai hari ke-15
untuk menentukan yang mana haid kalau ada istiadah. Kenapa hari ke-8 tak mandi terus? Sebab biasa tiap-tiap bulan kan 7 hari. Tu persoalan tu. Ini kerana sebanyak-banyak haid adalah 15 hari 15 malam. Sebab apa kena tunggu sampai 15 hari 15 malam, walaupun berbeza dengan kebiasaannya 6 hari 7 hari, walaupun berbeza, tetap kena tunggu 15 hari 15 malam atau 360 jam juga, kerana sebanyak-banyak haid 15 hari 15 malam. Tu maksimum dia. Mana boleh kita kata biasa haid darah datang 7 hari, walaupun dah bertahun-tahun, walaupun dah berpuluh tahun sekalipun. Contohnya dia daripada anak dara sampai ada anak dara. Daripada dia sendiri anak dara sampaikan dia ada anak dara. Maknanya lama tu. Dia anak dara umur 10 kita kata. Dia ada anak dara tu umur 10 tahun, masa tu umur dia mau dah 40. Daripada 30 tahun dah. Darah yang datang mesti 7 hari. Entah macam mana tiba-tiba bulan ni dah masuk hari ke-8 dah. Tak pernah jadi seumur hidup ni. Walaupun tak pernah jadi, tetap juga sebanyak-banyak haid adalah 15 hari 15 malam. Maka hari ke-8 yang tak biasa jadi tu masih lagi berkemungkinan ianya adalah haid. Sebab apa? Sebab haid sebanyak-banyak 15 hari 15 malam. Darah tu berterusan lah hari ke-9, hari ke-10, hari ke-11, hari ke-12. Tetap juga tak boleh mandi dan tak boleh solat, walaupun berbeza daripada kebiasaan dia. Sebab apa? Alasannya adalah kerana sebanyak-banyak haid 15 hari 15 malam, maka kena tunggulah 15 hari 15 malam. Dan apabila darah belum melebihi garisan sebanyak-banyak haid, iaitu 15 hari 15 malam, ataupun kalau kita kira dalam bentuk jam, 360 jam lah, ianya berkemungkinan akan berhenti dan menjadikan keseluruhannya adalah haid. Kalaulah darah tu berhenti hari ke-14, maka haidnya 14 hari, walaupun kebiasaannya 7 hari. Jika haid tu berhenti hari yang ke-12, maka 12 harilah haid, walaupun kebiasaannya 5 hari. Malah jika haidnya berhenti pada hari kedua, biasa 7 hari, ni hari kedua. Hari pertama ada darah, hari kedua dah berhenti dah. Maka sehingga berhenti tu, itulah haid yang ada tu, setakat tu je lah. Bila berhenti, itulah sucinya, mandi sembahyang. Biasa 7 hari, ini baru sehari setengah dah berhenti. Nak kena tunggu 7 hari? Tak, jangan tunggu 7 hari, mandi sembahyang. Jadi sekurang-kurang haid sehari semalam, sebanyak-banyak 15 hari 15 malam. Jika tidak melebihi garisan 15 hari 15 malam, iaitu sebanyak-banyak haid, maka ianya berkemungkinan akan berhenti dan menjadikan keseluruhannya adalah haid. Sebab tu kena tunggu juga. Tamyiz dan adat tidak terpakai jika darah berhenti dalam masa 15 hari 15 malam, seperti yang kita bincang pada muka surat yang sebelum ni, iaitu perbezaan sifat darah. Darah kuat adalah haid, darah lemah adalah istiadah. Hanya terpakai kaedah tu, darah kuat adalah haid, darah lemah adalah istiadah, hanya terpakai apabila keseluruhan pendarahan lebih 15 hari. Jika tak lebih 15 hari, 14 hari, contohnya 7 hari warna hitam, 7 hari warna merah, yang mana biasanya haid dia tahu warna hitam, memang haid dia dah bertahun-tahun memang warna hitam, hitam pekat, merah pekat, yang hampir warna kehitaman dah, kita panggil hitam lah. Memang biasa warna hitam dan berketul-ketul darah haid. Entah macam mana pada bulan tu, keluar 7 hari memang hitam macam biasa, masuk hari ke-8 bertukar jadi merah. Merah macam darah hidup ni, macam darah luka ni. Hari ke-8 sampai hari ke-14, maknanya 7 hari hitam, 7 hari merah. Oleh kerana darahnya, pendarahan keseluruhan tidak melebihi 15 hari 15 malam, maka haidnya semua, hitam ke, merah ke, warna hijau ke, warna coklat ke, warna apa ke, semua adalah haid. Kerana selagi tidak melepasi garisan sebanyak-banyak haid, maka tak dikira perbezaan warna, perbezaan sifat darah,
tak dikira, sebab tak lebih sebanyak-banyak haid. Yang istilah kita panggil tak perlu tamyiz. Darah yang ada semua haid, kerana tak melebihi 15 hari 15 malam. Malah adat juga tidak terpakai jika darah berhenti dalam masa 15 hari 15 malam. Biasanya adatnya bulan lepas, bulan bertahun-tahun dah 7 hari. Tiba-tiba darah sampai ke 13 hari. Adakah adatnya terpakai? Iaitu adatnya adalah 7 hari. Tak terpakai sebab darah berhenti hari ke-13. Maka haid adalah 13 hari semua. Jadi adat ataupun kebiasaannya, ghalib haidnya, kebiasaannya tidak terpakai jika darah masih lagi berhenti dalam jangka masa 360 jam ataupun 15 hari 15 malam. Dalam 15 hari 15 malam ataupun 360 jam darah berhenti, semua adalah haid, tak terpakai adat kebiasaan dia. Malah tak terpakai sifat-sifat darah yang mana kuat, bau haid, ada darah tak bau haid, semua tak terpakai. Habis itu haidnya berapa hari? Haidnya semua yang keluar, kerana masih lagi tidak melebihi sebanyak-banyak haid 15 hari 15 malam. Maka kerana itulah perlu menunggu sehingga melebihi 15 hari 15 malam. Sebab itulah kena tunggu. Sebab tu kalau kena tunggu 15 hari 15 malam. Sebab selagi tak lebih 15 hari 15 malam, ada kemungkinan darah berhenti. Bila ada kemungkinan darah berhenti, makna ada kemungkinan semua tu adalah haid. Sebab tu kena tunggu dulu. Okey? Dan apabila telah melebihi 360 jam, bila darah tu lebih dah 360 jam atau lebih 15 hari, masuk hari yang ke-16 dah. Atau kalau kita nak kira dalam bentuk jam, masuk jam yang ke-360 jam 1 minit. 1 minit tu dah masuk ke jam yang 361 dah. Masuk hari ke-16 saat ataupun minit yang pertama dah. Masuk situ. Darah masih lagi ada di situ. Maknanya dah lebih lah 360 jam. Barulah diyakini bahawanya ianya sedang dalam keadaan istiadah. Baru yakin dia dah jadi istiadah. Sebab apa baru yakin dia dah jadi istiadah? Sebab dah lebih sebanyak-banyak. Cuma biasanya orang salah faham, jika sebanyak-banyak haid 15 hari, dia kata sebanyak-banyak haid 15 hari dan darah yang keluar dah lebih 15 hari, maka 15 hari lah haid. Hari yang ke-16 tu istiadah lah. Itu silap faham dia. Itu silap faham. Silap faham kat situ. Memang sebanyak-banyak haid 15 hari. Tapi jika darah lebih 15 hari, masuk hari yang ke-16, macam mana cara fikir dia? Tengok tu. Yakni telah bercampur antara darah haid dan istiadah. Telah bercampur. Bila darah berterusan daripada hari pertama keluar darah sehingga hari yang ke-16, masuk je hari ke-16, langkah je border 15 dan 16 tadi, maka automatik pada waktu tu cara fikirnya adalah dia ni telah bercampur darah haid dan darah istiadah. Telah bercampur. Bukannya 15 hari pertama haid, hari ke-16 istiadah. Bukan. Habis tu macam mana? Bercampur. Bercampur tu maksud mana? Tak tahu. Mungkin 7 hari je haid, bakinya istiadah. Mungkin 8 hari haid, bakinya istiadah. Mungkin 10 hari haid. Mungkin sehari je haid. Mungkin. Semua mungkin. Jadi macam mana nak tentu? Nanti ya dulu. Cuma nak beritahu kesilap fahaman. Oleh kerana betul dah dia faham sebanyak-banyak haid 15 hari, betul dah. Tapi bila yang salah fahamnya, dia kata bila darah berterusan sampai hari yang ke-16, maka hari ke-16 tu istiadah lah, bukan haid dah lah, kan dah lebih sebanyak-banyak. Itu yang silapnya. Yang betulnya, bila darah lebih sampai hari ke-16, maka darah dia yang 16 hari tadi tu telah bercampur. Dalam 16 hari tu ada haid, dalam 16 hari tu pun ada istiadah. Yang mana nak tentukan yang mana satu haid, yang mana satu istiadah, berapa hari bulan haid, berapa hari bulan istiadah, yang awal haid, yang akhir istiadah ke, yang awal istiadah, yang akhir haid ke? Macam mana nak tentukan dalam 16 hari yang darah sedang keluar ni, dah masuk hari ke-16 ni, macam mana? Tu cara untuk menentukan mana haid, mana istiadah. Pada waktu itu, sekejap. Pada waktu itu
pada waktu itu diperlukan untuk melihat ke belakang, melihat kembali ke belakang. Masa tu perlu untuk melihat ke belakang. Melihat apa? Melihat darah dia daripada hari pertama sampai hari yang ke-16 tu lah, yang sedang keluar tu. Tak berhenti lagi ni, tengah duk keluar lagi. Jadi dari hari pertama tengok balik, hari pertama sampai hari ke-16. Tengok jika darah berhenti dalam 15 hari, tak tengok dah hari pertama sampai hari ke berapa, tak tengok dah. Semua darah yang keluar adalah haid. Jika darah tu berhenti dalam 15 hari, hari ke-14 ke, semua haid 14 hari. Hari 13 berhenti ke, semua haid. Hari ke-10 berhenti ke, semua haid. Hari ke-7 berhenti ke, semua haid. Hari pertama 24 jam lepas tu berhenti ke, semua haid. Sebab dia berhenti dalam 15 hari. Jika darah tu tak berhenti dalam 15 hari, berterusan sehingga hari yang ke-16, ketika keluar je hari yang ke-16 tu, kena tengok satu-satu. Kena tengok hari pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam sampai hari ke-16 tu. Tengok apa? Okey. Pada waktu itu diperlukan untuk melihat kembali ke belakang. Tengok apa? Perbezaan sifat-sifat darah. Tengok dia keluar berapa hari bulan, pukul berapa. Masa ni baru pakai. Kalau darah berhenti dalam 15 hari, tak terpakai. Tak terpakai semua. Pukul berapa tak terpakai. Semua haid. Bila darah berhenti luar 15 hari, masuk hari ke-16, baru tengok hari pertama keluar pukul berapa. Warna apa, bau macam mana, likat tak likat dan sebagainya. Tengok semua sifat-sifat darah, waktu dan tarikhnya, bermula hari pertama haid hingga hari ke-15. Masuk hari ke-15 tu, maksudnya dah masuk hari ke-16 tu lah, sepenuhnya lah 15 hari tu. Tengok hari pertama sampai hari ke-15, dan masuk hari ke-16 tengok juga. Tengok warna apa dan sebagainya. Cara untuk kira tu nantilah. Jadi jika darah tu tak lebih 15 hari 15 malam, maka catatan tu mungkin tak diperlukan. Catatan hari pertama apa hari kedua tak perlu. Warna apa, bau macam mana tak perlu. Berapa hari bulan tak perlu. Pukul berapa tak perlu semua. Jika darah berhenti dalam masa 15 hari 15 malam. Tapi kalau darah berterusan, maka perlu mencatat, perlu catatan yang telah dicatat. Bukan baru nak catat hari ke-16 tu. Bukan hari ke-16 tu baru nak catat. Bukan. Nak ambil catatan yang lepas-lepas. Nak tengok yang mana haid, yang mana istihadah. Atas dasar inilah catatan berkaitan dengan perjalanan darah wajib direkod, wajib ditulis. Wajib tu, tak tulis berdosa. Bila darah keluar, dia mungkin sangka, alah takkan lebih punya 15 hari, macam biasalah 7 hari. Dia kan kata gitu. Tiba-tiba hari ke-7 berhenti, mujur. Alah macam biasa je, haid aku paling lama pun 10 hari je. Tiba-tiba hari ke-10 berhenti, mujur. Nasib baik. Kalau darah tu berterusan sampai hari ke-11, 12, 13, 14, 15, masuk hari ke-16, macam mana? Dalam keadaan tak ada catatan, masa tu baru berdosa. Kalau dia tak catat, tak berdosa. Kalau dia tak catat, tak berdosa. Sebab darah dia berhenti dalam 15 hari. Tapi bila darah tu melepasi 15 hari 15 malam dan dia tak ada catatan, masa tu baru berdosa. Soalannya, ketika darah tu keluar, tahu ke dia nak lebih ke tak lebih? Hari pertama keluar darah, tahu tak darah tu nak lebih ke tak lebih 15 hari? Mana tahu. Hari kedua, hari ketiga, hari keempat, duk main mestinya lah. Mesti berhenti punya. Takkanlah tak pernah jadi. Duk main gitu aja. Duk main mestilah gitu aja. Tiba-tiba kan dah cakap berhenti hari ke-7, tu nasib baik je. Mana tahu sebenarnya. Buatnya dia berterusan sampai hari ke-16, masa tu mana catatan? Mana catatan? Sebab tu catatan tu wajib direkod bagi membolehkan semakan dan kiraan dibuat apabila berlakunya istihadah, dengan maksud apabila darah melebihi 15 hari 15 malam. Masa tu baru perlu kiraan tu. Maka orang yang tak pernah catat dan orang yang tak pernah catat dan orang yang tak pernah darahnya melebihi 15 hari, maka bersyukurlah. Sebab dia tak ada dosa kat situ. Dia tak pernah catat, sepatutnya tak boleh berdosa tak catat tu. Berdosa. Tapi
bila darahnya tak lebih 15 hari, tak dosa lah. Nasib baiklah berhenti hari ke-7 ke 8 je. Maka bersyukurlah dia. Bermula sekarang wajib catat. Sebab jika tiba-tiba buatnya darah tu lebih 15 hari, 15 malam, masa tu berdosalah siapa yang tak ada catatan. Kegagalan mengingati sifat-sifat darah. Maksud sifat-sifat tu bau, warna, kelikatan dia tu macam mana, okay? Sifat-sifat darah, waktu, berapa hari bulan, dan masa, pukul berapa. Kegagalan mengingati details tadi tu, mengingati sifat darah, waktu dan masa perjalanan darah yang lepas, akan mengakibatnya ianya akan tergolong dalam golongan mutahayyirah, yang lebih sukar untuk menyelesaikan masalah dia nanti. Bab ni tak masuklah, kerana perbahasan mutahayyirah adalah perbahasan fardu kifayah, dan tak adalah saya tak berbual dalam kitab saya buat ni. Cuma saya akan tulis nanti dalam tu, dalam jilid yang kedua nanti. Bila saya terbitkan jilid yang kedua nanti, adalah mutahayyirah ni, sebab dia bukan fardu ain, dia fardu kifayah. Bila masuk keadaan mutahayyirah, lagi susah nak selesai, lagi susah nak settle dia. Macam mana nak settle dia? Apa maksud mutahayyirah? Perempuan yang lupa berapa hari bulan, pukul berapa keluar, sifat darah macam mana. Masalahnya darah sekarang sedang berterusan. Hari ke-16 dah ni, hari ke-17 dah darah berterusan, hari ke-18 dah darah keluar ni, berterusan 18 hari dah. Soalannya mana haid, mana istiadah, tak tahu. Sebab apa tak tahu? Berapa hari bulan permulaan haid, tak tahu. Pukul berapa, tak tahu. Warna apa hari pertama, tak tahu. Warna apa hari kedua, tak tahu. Bau macam mana hari ketiga, tak tahu. Semua tak tahu. Maka dia panggil mutahayyirah. Masalah, kalau ada catatan tu, boleh tolong kira, selesai. Kerana catatan tu mujur lah, mujur. Kalau tak pernah lebih 15 hari, mujur aja tu. Bersyukurlah yang siapa tak pernah lebih 15 hari dan tak pernah buat catatan. Bersyukurlah, sebab tak ada dosa lah kat dia, walaupun sepatutnya dia dosa. Allah masih lagi menyayangi dia. Jadi oleh sebab tu memang susah nak settle nanti. Maka catatlah, catat. Baik. Masuk kita tamyiz pada haid. Masuk tamyiz sikit. Kan sebut tadi, jika darah keluar dan berhenti dalam 15 hari. Dah sebut tadi, jika darah tu keluar dan berhenti dalam 15 hari, maka semua haid. Tak diperlukan catatan berapa hari bulan, warna apa, tak perlu. Sebab darah tu berhenti dalam 15 hari. Haidnya semua, berapa yang berhenti, berapa yang keluar, itu semua. Jika darah lebih 15 hari, masuk hari ke-16, barulah perempuan ini telah ada haid dan istihadah yang bercampur. Macam mana nak tahu mana haid, mana istihadah? Nak tahu mana haid, mana istihadah adalah istilah dia panggil tamyiz. Tamyiz iaitu melihat sifat darah dulu. Oh, biasa saya 7 hari. Sekarang ni haid dah keluar sampai hari yang ke-16 dah ni. Darah keluar sampai hari ke-16. Oleh kerana biasanya saya 7 hari bulan-bulan lepas, maka 7 hari jugalah. Tidak. Tidak. Habis tu berapa haid? 15 hari pertama haid, hari ke-16 istihadah. Lagi tidak. Habis tu nak tengok apa? Tengok tamyiz dulu. Tengok sifat darah. Ataupun boleh tak dibezakan sifat darah? Ada tak darah kuat dan darah lemah? Ada tak darah kuat dan darah lemah? Apabila seorang perempuan keluar darahnya melebihi 15 hari 15 malam, lebih 360 jam, masuk jam yang ke-361, ataupun
minit yang pertama pada jam yang ke-361 masuk situ, maka dah lebih dah langgar dah border sempadan 15 hari 15 malam, dah langgar dah, masuk ke 16 dah mula masuk ke 16. Perkara pertama yang perlu diteliti adalah sifat darah. Perkara pertama yang perlu diteliti adalah sifat darah. Sifat darah tu maksudnya bau, warna dan rasa. Sifat darah tadi bila nak teliti tu bermula dari hari pertama pendarahan, bukan baru tengok hari ke-16. Hari pertama tu nak teliti macam mana? Sebab tu kena ada catatan. Warna apa, pukul berapa, macam mana keluar, kena ada catatan. Baunya macam mana? Sebab bila hari yang ke-16 tu, masuk hari ke-16, Allah, dah langgar lah sempadan 15 hari 15 malam ni, dah masuk lah minit yang pertama hari ke-16. Alamak, macam ni kena tengok ni. Maka tengok balik hari pertama yang keluar. Buka balik diary, tengok hari pertama. Tengok apa? Tengok sifat darah. Tengok bau, warna dan rasa. Tengok berapa hari bulan. Tengok pukul berapa. Semua kena tengok dah. Sifat darah terbahagi kepada sifat yang kuat dan yang lemah. Sifat darah ni ada kuat, ada lemah. Bergantung kepada warna darah, bau darah dan rasa. Rasa tu maksud bukan rasa, sebenarnya dia lebih kepada kelikatan. Rasa tu maksud bau, warna, rasa tu maksud kalau kita nak faham, macam kita ambil air kita rasa, kan dia licin gitu. Ambil air gula kita rasa, kan lain air biasa dengan air gula. Ambil darah, pegang darah kita rasa macam ni dengan tangan, kan lain, itu masuk rasa. Jangan fikir rasa dengan lidah pula. Tu rasa tu masuk rasa ni, kan rasa dengan tangan ni macam ni. Jadi air garam rasa lain, air gula rasa lain, rasa dengan tangan tu. Licin dia, kelikatan dia tu lain, darah lain. Okey. Jadi itu masuk sifat. Tengok yang mana sifat. Sifat darah haid, sifat darah ada yang kuat, ada yang lemah. Yang kuat macam mana? Dia bergantung kepada warna, bau dan kelikatan. Rasa dia tadi. Setiap sifat mempunyai kadar kekuatan masing-masing. Setiap sifat tu ada kadar kekuatan masing-masing. Sebab ada warna darah tu hitam, ada warna merah, ada warna merah jambu, ada warna coklat, ada warna perang, ada warna kuning, ada warna keruh, ada warna tanah. Kan banyak warna. Dia ada kadar kekuatan. Sebab kita nak tentukan yang mana kuat dan yang lemah. Yang mana lemah? Kerana yang kuat adalah haid, yang lemah adalah istiadah. Itu penentuan dia. Apabila darah lebih 15 hari, masuk hari yang ke-16, tengok balik catatan, darah yang kuat adalah haid, darah yang lemah adalah istiadah. Soalannya macam mana nak tentukan yang mana kuat, yang mana lemah? Dia ada kaedah dia. Darah yang pekat warnanya, warna pekat, lebih kuat dari yang cair warnanya. Pekat dari sudut warna adalah hitam, cair dari sudut warna adalah keruh ataupun warna tanah. Yang sederhana merah, kuning, itu dipanggil sederhana, darah sederhana. Dari sudut warna. Darah yang likat dari segi kekentalannya lebih kuat dari yang tidak kental sifatnya. Darah yang kental, macam air gula punya kental tu, lebih kuat daripada yang macam air paip biasa. Itu perumpamaan tu. Darah tadi, darah yang berbau busuk lebih kuat dari yang kurang berbau. Ni tak ada bau darah ni, bau darah lah. Tapi ni bau tengik atau bau busuk. Maka yang bau busuk tu lagi kuat daripada yang lemah. Gabungan dua sifat lebih kuat dari satu sifat. Maksud dua sifat tu masuk warna hitam dan berbau. Ada dua sifat kat situ. Hitam tak ada bau, cair. Cair tu bukan warna cair, cair dari sudut kelikatan tu. Maka satu sifat je lah dia, kekuatan dia, iaitu dari sudut warna. Kadang-kadang merah berbau dan likat. Maka dia ada tempat tiga sifat dia ada kat situ. Jadi gabungan dua sifat lebih kuat daripada satu sifat. Nanti ada contoh dia nanti kat bawah. Gabungan tiga sifat lebih kuat daripada dua sifat. Sifat ni apa? Tiga benda tadi lah: bau, warna dan kelikatan. Tiga-tiga ni kadang-kadang ada dekat darah sekaligus. Kekuatan darah pun dia ada kat situ. Kekuatan warna, kekuatan darah pula. Kekuatan warna pun dia ada kat situ. Kekuatan bau pun ada kat situ. Kekuatan dari sudut kekentalan pun ada. Tiga.
Kadang-kadang darah haid ni tak ada tiga-tiga, dua aja. Dari sudut bau dia ada, dari sudut warna, kekuatan warna dia ada, kekuatan bau dia ada, tapi dari sudut kekentalan dia tak ada, dia cair. Cair macam air pipe. Bukan macam darah. Kadang-kadang darah ni dia tak ada dari sudut kekuatan warna, tak ada. Cair. Dari sudut warna ni cair, kekuatan warna macam warna tanah tu, warna keruh. Dari sudut bau pun tak ada. Tapi dari sudut bau pun tak ada. Dari sudut kekentalan ada. Kadang-kadang gitu. Kadang-kadang dari sudut warna dia ada. Dari sudut bau tak ada. Dari sudut kekentalan pun tak ada. Dia tengok. Kadang-kadang macam-macam keadaan yang ada. Gabungan-gabungan sifat-sifat daripada darah tadi. Jadi boleh dibezakan yang mana kuat dan yang mana lemah bergantung kepada dia banyak tak sifat darah tadi. Kekuatan dari sudut bau macam mana? Kekuatan dari sudut warna macam mana? Kadang-kadang dia ada perbezaan, kadang-kadang dia tak sama. Baik, cuba tengok ni. Nilai kekuatan yang ada pada darah seperti berikut. Saya letak nombor, mudah sikit. Nanti boleh campur tolak aje. Okey. Warna kehitaman 5 kita bagi dia punya kuat. Warna kemerahan 4 kita bagi. Warna coklat ataupun keperangan kita bagi 3 markah. Kekuningan kita bagi 2 markah. Kekeruhan atau warna tanah kita bagi 1 markah. Kekentalan kita bagi 1 markah. Berbau kita bagi 1 markah. Nanti boleh campur-campur lah. Kehitaman dan ada bau 5 campur 1. Macam tu. Mudah sikit. Mudah sikit nak kira. Tengok tu. Siapa yang tak ada, tak beli kitab, beli kitab. Siapa yang tu sementara tu boleh tengok dulu. Okey. Sifat darah yang nilainya lebih tinggi mempunyai kekuatan yang lebih berbanding yang rendah nilainya. 5 lebih tinggi daripada 1, pastilah. Baik, 4 lebih tinggi, lebih kuat daripada 2. Jadi kita boleh campur-campur. Contoh yang pertama, darah hitam yang bernilai 5. Darah hitam 5. Okey. Kita bagi 5 lah sebab keluar darah tadi hitam. 5. Lebih kuat dari darah merah sebab nilainya 4. Contoh kedua, darah kuning bernilai 2. Kekuningan 2. Okay. Lebih kuat dari darah keruh dengan nilai 1 saja. Contoh ketiga, darah hitam yang bernilai 5. Hitam kan 5. Lebih kuat dari darah kuning yang mempunyai bau yang bernilai 3 saja. Kuning bau. Tengok kuning 2. Tengok balik carta tu. Kuning 2. Bau 1. 2 campur 1. 2 campur 1, 3. Sebab tu 3 saya tulis tu. Contoh hitam yang bernilai 5 lebih kuat dari darah kuning. Kuning 2. Kenapa nilai 3? Sebab kuning yang mempunyai bau. Yang bau kan 1 markahnya. Jadi dengan nilai 3 saja. Jadi 5 lebih kuat, iaitu darah hitam lebih kuat daripada darah kuning yang berbau. Hitam tadi tak ada bau. Hitam tadi kekentalan dia tak ada kental, cair aja. Jadi walaupun hitam cair dari sudut kekentalan dan tak ada bau, tetap dia lebih kuat daripada warna kuning yang berbau. Okey. Contoh keempat, darah hitam berbanding merah. Darah hitam berbanding merah.
kental. Darah hitam berbanding merah, kental dan berbau kuat. Kita main matematik hari ni. Cuba tengok. Cuba tengok. Okey. Darah hitam berbanding merah, kental dan berbau kuat. Hitam. Okey, darah hitam mempunyai nilai kekuatan 5. Ya, hitam 5. Okey. Sementara merah kental berbau. Tengok merah 4, kental 1, berbau. Bila sebut hitam secara umum, maknanya darah hitam berbanding merah, maknanya darah hitam ni tak ada bau dan darah hitam ni tak kental, cair aja. Bukan cair dari sudut warna, cair dari sudut kelikatan tadi tu. Jadi hitam berbanding merah, kental dan berbau. Okey, darah hitam nilai dia 5, tapi darah hitam ni tak ada bau. Jadi 5 tak ada bau, kosong . Darah hitam ni tak kental, tak pekat. Darah hitam ni dari sudut kekentalan dia tadi, dari sudut kelikatan dia tadi, maka kosong . Jadi markahnya 5 je lah, markah warna je lah dia ambil hitam ni. Sebab tu 5. Sementara merah markah dia 4 aja, kurang daripada 5, kurang daripada hitam. Tapi merah tadi kental. Kental 1 markah, jadi 4 campur 1, 5. Okey? Dan berbau, ada bau pula. Bau kuat. Maka berbau, nilai kekuatannya 6. 4 tambah 1 tambah 1, 6. Maka darah merah kental dan berbau lebih kuat dari darah hitam. Jangan kita fikir pula asal hitam je kuat, asal hitam je kuat. Tak semestinya gitu. Untuk mula-mula belajar tak apalah. Untuk permulaan belajar, mungkin kita akan bahas berkaitan dengan warna saja, hitam merah kuning dulu. Bila dah faham sungguh-sungguh, barulah kita masuk unsur-unsur tadi. Untuk mula faham ni, darah hitam kuat, darah merah lemah. Merah kuat tapi kuning lemah. Kuning kuat, keruh lemah. Tu untuk permulaan. Tapi bila dah faham, yang tepatnya adalah kena tengok satu persatu dari sudut sifat-sifat darah, dari sudut warna, kekentalan dan baunya. Contoh kelima. Darah hitam dan kental berbanding coklat. Hitam dan kental. Hitam 5, kental 1, jadi 6. Okey? Berbanding coklat, kental dan berbau. Darah hitam dan kental nilainya 6, 5 campur 1. Manakala coklat kental dan berbau. Coklat berapa? Coklat 3. Coklat keperangan tadi kan 3. Kental berbau. Kental 1, bau 1. 3, 4, 5. Bernilai 5 saja. Maka hitam lebih kuat. Sebab hitam tu hitam dan kental. Kental. Maka dia lebih kuat. Kenapa kita nak tentu yang mana kuat, yang mana lemah ni? Kenapa kita nak tentu berapa markah-markah darah dia ni? Kerana darah dah lebih 15 hari sekarang ni. Bila darah lebih 15 hari, dah masuk hari ke-16, ada haid, ada istiadah bercampur. Habis tu mana haid? Haid adalah yang kuat, yang lemah adalah istiadah. Sebab tu kita nak tahu yang mana kuat, yang mana lemah. Bila kita dah dapat tentukan yang mana kuat, yang mana lemah, maka yang kuat tu haid, yang lemah tu istiadah. Sebab tu kita perlukan markah tadi. Markah tadi. Jika bersamaan dua kekuatan darah yang sama kuat. Kejap. Jika bersamaan dua kekuatan darah yang sama kuat, maka darah kuat adalah yang lebih dahulu keluar. Kalau sama markah macam mana? Tadi kan ada markah kan? Kalau sama markah macam mana? 5-5 ke, 6-6 ke, 4-4 ke, macam mana? Sedangkan dia ada perbezaan dari sudut warna, cuma markahnya sama. Maka yang mana satu haid? Misalnya, jika merah kental berbau, nilainya 6. Merah 4, kental 1, berbau 1. 4, 5, 6. 6 lah. Kemudian lepas pada tu,
hitam keluar warna hitam. Maksudnya darah keluar merah, kental, berbau. Kita ambil lah contoh. Kita ambil lah contoh 8 hari. 8 hari keluar darah merah, kental dan berbau. 8 hari. Hari pertama sampai hari ke-8. Merah, kental dan berbau. Maka dia punya markah 8 hari tadi 6. Okey. Dan selepas pada tu, tadi satu hari pertama sampai hari ke-8 kan? Hari 9 sampai hari 8 hari pula. Tadi 8 hari pertama. 8 hari kedua, 8 merah, kental, berbau. Kemudian 8 hari yang seterusnya, maknanya 8 16 hari lah keseluruhannya. Kemudian hitam berbau tetapi cair. Hitam berbau tetapi cair. Jadi hitam nilainya 4, nilainya 5, berbau nilainya 1 tapi cair, tak adalah kosong lah. Maka nilainya 6 juga. Yang tadi merah kental, berbau 6. Yang lepas pada tu hari ke-9 sampai hari ke-16 hitam berbau tapi cair, nilainya 6 juga. Maka darah yang awal yang keluar, iaitu merah kental berbau, adalah lebih kuat dari darah hitam. Bukannya darah hitam tadi, darah merah. Tapi sebab apa darah merah yang lebih kuat daripada darah hitam? Sedangkan kalau kita tengok ni kat bawah ni, kalau kita tengok, hitam lagi kuat, hitam 5, merah baru 4. Sepatutnya hitam lah menang, hitam lah kuat. Tapi hitam tu dia berbau aja, tapi dia cair. Dari sudut kelikatan dia tak ada. Walaupun merah tu markah dia 4, tapi dia kental dan ada bau. Jadi 6. Oleh kerana markahnya 6 dan darah hitam pun markah 6, sama. Bila sama, mana haid yang datang dulu, yang awal. Yang awal. Maka darah yang awal, iaitu merah kental berbau, adalah lebih kuat dari darah hitam. Maka bila dia kuat, maka haid lah yang kuat tu. Okey. Seterusnya, setelah dikenal pasti darah kuat dan darah lemah, maka darah kuat merujuk kepada haid dan darah lemah merujuk kepada istihadah. Lepas dapat tentukan. Sebab tu kita nak tentukan yang mana kuat, mana lemah. Bukan saja-saja. Sebab bila dah tentukan, darah yang kuat adalah haid, yang lemah adalah istihadah. Bagaimanapun, darah lemah yang keluar hanya dihukum lemah. Ini sedikit penerangan lah. Sedikit penerangan. Bagaimanapun, darah lemah yang keluar hanya dihukum lemah apabila sempurna sifat lemah. Yang kata lemah-lemah tadi tu, bila lemah sungguh dan tidak bercampur sifat-sifat darah kuat sedikit pun. Contoh, jika darah lemah yang mempunyai garis berbenang hitam atau gumpalan hitam misalnya, darah tu darah lemah, tapi ada benang, macam benang hitam dekat darah tu, ataupun gumpalan, ketulan hitam dekat darah, tapi darah tu darah lemah je. Contohnya, kita ambil darah coklat. Contoh, coklat tu lemah lah. Coklat, tapi dia ada line, ada garisan dekat darah tu warna hitam, ataupun tak ada garisan pun, ada gumpalan, ketul-ketul warna hitam. Maka tidak dihukumkan dengan darah lemah walaupun dia coklat, kerana masih ada ciri-ciri darah kuat yang bercampur padanya. Ada ciri-ciri darah kuat. Jadi tak dihukum darah lemah. Habis tu darah apa? Darah kuat. Jadi maknanya walaupun warnanya coklat contohnya, tapi dia ada line warna hitam atau ketul-ketul hitam, maka sebenarnya darah tu nak cantik nanti hitam, bukan cantik coklat. Bukan. Malah tak perlu cantik coklat tapi ada berbenang hitam, tak perlu juga. Masa nak buat catatan tu, habis nak tulis apa? Tulis hitam aja, walaupun warna coklat. Sebab coklat tu ada coklat, tapi masih lagi ada sifat-sifat kuat, iaitu hitam. Ataupun tak kisahlah, kalau kata darah tu warna coklat tapi ada garisan ataupun gumpalan warna merah, maka tulis merah, bukan tulis coklat. Sebab dia warna merah. Selagi dia ada ciri-ciri
darah, mana-mana darah, maka itu ada darah yang kuat, maka itu adalah darah. Darah kuning, katalah keluar kuning tu lemah sungguh dah tu, markah dia berapa, 2 tu. Kuning lemah sangat dah. Tiba-tiba walaupun begitu, kuning tadi tiba-tiba ada line coklat, tulis tu coklat, maka markahnya 3 sebenarnya. Warna kuning tapi ada line hitam, sebenarnya 5 markahnya. Walaupun darah kuning, tak berapa nak jadi darah sangat dah kuning ni, tapi ada line hitam, gumpalan hitam, maka sebenarnya hitam. Okey. Imam Al-Haramain dan Imam Al-Ghazali berpendapat bahawa darah kuat dan darah lemah hanya berpandukan pada kekuatan warna saja. Kekentalan dan bau darah tidak diambil kira sebagai penguat darah yang keluar. Gitu. Jadi ini pendapat dhaif. Pendapat Imam Haramain dan Imam Al-Ghazali, ataupun ada pendapat mazhab-mazhab lain pun sama juga yang sepakat, iaitu mereka mengatakan nak tentukan darah kuat atau lemah hanya berdasarkan warna semata-mata, tak perlu bau dan kekentalan. Jadi khilaf ini sangat memudahkan kita. Mungkin untuk permulaan boleh kita belajar untuk faham warna aja. Bau dengan kental apa tak payah peduli. Untuk mula-mula dah pakar dah, dah advance dah, dah hebat dah, dah faham semua, baru masuk unsur-unsur bau dan kekentalan untuk kita menentukan haid yang lebih tepat. Lagi banyak unsur-unsur dimasukkan, lagi banyak ciri-ciri dimasukkan dalam masalah haid dengan istiadah tadi, lebih tepat. Lebih tepat penentuan haid dan istiadah. Jadi penentuan haid hanya berdasarkan kepada warna, tepat juga. Tapi haid yang berdasarkan kepada warna, bau dan kekentalan lebih tepat. Tepat. Jadi bagi yang pening kepala bau warna ni, untuk mula-mula faham ni, ambil warna je. Malah kalau ikut pengalaman saya mengajar 10 tahun, tahun ke-10 baru saya start ajar bab bau dan kekentalan. Sebelum tu tak ada pun. Warna untuk bagi faham. Nak faham bab warna pun dah pening kepala. Jadi, dan kalaulah dalam kita menyelesaikan masalah haid istiadah yang tak boleh selesai, Allah, macam mana ni, terlalu complicated dengan bau, kekentalan dan sebagainya, maka boleh bertaklid pada pada pendapat dhaif, pendapat Imam Ghazali. Tak payah. Sebab apa? Sebab darah dia terlalu complicated untuk selesai dari sudut bau warna, dari sudut bau dan kekentalan. Jadi guna warna aja. Nanti bila darah dah elok sikit dah, baru guna balik kaedah bau dan kekentalan. Sebab apa ni? Sebab tak boleh payah serabut sangat. Macam tu juga dalam kita yang pandai sikit, yang Allah bagi rezeki kepahaman, Allah bagi kepahaman, faham, dan kita nak jawab soalan-soalan orang. Nak jawab soalan orang dengan maksud orang sedang berlaku, dia mesej ke, mungkin dia call, kan agak payah nak cerita bau, kekentalan, tak faham, warna pekat tu apa, Allah hai, payah. Dan dia nak selesai sekarang masalah dia ni. Dia nak semayang ke tak semayang ni, duk keluar ni. Nak semayang ke tak semayang ni, duk pening kepala ni, darah duk keluar berterusan sampai hari ke-16 ni, duk pening kepala. Maka mungkin penyelesaian yang boleh kita bagi dari sudut warna aja. Sebab masih lagi ada pendapat ulama, malah mazhab Syafi'i juga, cuma bukan pendapat muktamad aja. Jadi oleh sebab tu boleh pakai. Malah kalau kita tengok khilaf yang lain, contohnya saya sebut tadi, jika darah melebihi 15 hari 15 malam, maka yang pertama hendak dilihat adalah tamyiz, iaitu sifat-sifat darah yang kita bincang ni. Habis tu kalau tak boleh dengan sifat-sifat darah, kita akan bahas akan datang lah tu, bab tu, muka surat akan datang. Kalau tak boleh dengan sifat darah ni, tak boleh membezakan juga, macam mana? Maka pakai adat. Step kedua adalah adat, ataupun kebiasaan dia sebelum, ataupun bulan sebelum tu berapa hari darah dia, maka haidnya banyak tu lah. Malah kalau kita tengok pendapat dhaif, tak perlu tamyiz, terus adat. Ada juga.
Maksudnya bulan lepas dia berapa hari? Bulan lepas dia 6 hari. Okey, bulan ni jadi macam mana? Bulan ni sampai hari ke-16. Oh, dah terlebih dah. Bulan lepas 6 hari. Maka haidnya 6 hari. Tak perlu tengok sifat darah. Tak perlu. Itu pendapat dhaif. Tak perlu tengok sifat darah. Itu pendapat dhaif. Terus ambil 6 hari terus. Haidnya adalah 6 hari. Guna bila pendapat-pendapat macam ni? Bila dah tak reti nak kira dah. Berserabut dah. Bolok dah. Bolok. Serabut. Jadi, mungkin boleh pakai pendapat yang kedua. Pendapat dhaif. Sama ada dari sudut kalau nak tengok tamyiz juga, hanya pakai warna saja. Tak perlu bau dan kekentalan sebab tak reti nak beza bau dah. Ya? Ataupun mungkin terus tolak tamyiz, terus pakai adat. Iaitu tengok bulan lepas je. Bulan lepas masa normal berapa hari? 6 hari. Maka haidnya adalah 6 hari. Walaupun hari tu hari ke-16 dah tu. Pada bulan tu dah hari ke-16 dah. Macam mana haid aku ni sampai hari ke-16 ni? Maka ambil macam mana? Bulan lepas berapa hari? 6 hari. Maka haidnya 6 hari. Bakinya adalah isyadhah. Itu kita akan bahas nanti. Maka itu adalah pendapat yang kedua. Bila nak pakai ni? Suka-suka. Sebaiknya janganlah pakai macam tu. Pakai tamyiz tadi tu. Ngajilah sikit. Kadang-kadang bab-bab yang lain, akademik yang lain, kita sanggup mengaji. Susah payah. Admit lah, rasanya lagi susah pada ni. Sanggup kita bersengkang mata. Hafal itu, hafal ini. Dalam akademik kita. Tak salah pun. Dalam masalah agama, malah yang akan berlaku tiap-tiap bulan, hafallah sikit. Sabarlah sikit. Okay. Imam Al-Haramain dan Imam Ghazali berpendapat bahawa darah kuat dan lemah hanya berpandukan pada kekuatan warna sahaja. Kekentalan bau darah tidak diambil kira sebagai penguat darah yang keluar. Tak ambil kira. Dia lebih memudahkan orang-orang yang baru. Orang-orang yang baru. Tapi orang-orang yang lama, takkanlah kita nak jadi orang baru selama-lamanya. Maka mula-mula untuk faham tu, insya-Allah tak ada masalah. Tak ada masalah untuk beramal dengan pendapat yang kedua. Walau bagaimanapun, jika ianya seorang yang buta, buta pula macam mana? Buta kan tak boleh tengok warna. Orang buta. Ini menandakan buta pun wajib belajar bab haid. Jika ini seorang yang buta, hanya dikehendaki membezakan sifat darah dengan kekuatan bau dan kekentalan saja telah pun memadai. Bagi orang buta, tak bolehlah dia nak tengok warna sebab dia buta. Takkanlah dia nak ambil darah haid dia. Lepas tu, dia nak tunjuk kat semua orang, suruh tengok warna apa. Orang tu pula pening kata, ini warna apa ni? Nak kata coklat, merah lagi, pening kepala. Jadi takkanlah tiap-tiap bulan perempuan yang buta sibuk duduk tunjukkan kapas ataupun warna darah dekat orang. Jangan gitu. Habis tu macam mana? Maka orang buta, dia kena mengaji dulu. Lepas dia belajar, dia dah faham, begini. Maka untuk membezakan sifat darah kuat dan lemah, cukuplah sekadar kekuatan bau dan kekentalan sahaja. Maknanya berpandukan kepada bau dan kekentalan. Dalam masalah ni kena mengaji lain lah. Sebab saya buat secara umum aja. Saya pernah mengajar seorang yang buta. Agak susah juga sebab dia buta kan. Macam mana pun akhir sekali dapat kefahaman insya-Allah. Tapi dia ada kaedah khusus, kaedah lain. Kaedah buta ni, kaedah lain. Jadi secara umumnya orang buta hanya dikehendaki beza sifat darah dengan kekuatan bau dan kekentalan sahaja. Memadai dah. Jadi bila keluar darah, dia rasa dengan tangan dia dan dia bau. Malah orang yang Allah cabut penglihatan dekat dia, Allah akan bagi kelebihan dari sudut bau. Jauh lagi dia boleh bau rokok dah. Orang tu isap rokok sebelah mana? Sebelah rumah dia bau dah. Allah bagi kelebihan. Kita ni hidung kita tak boleh bau jauh. Sebab apa? Allah bagi lebih kat dia. Sebab Allah tarik mata, Allah tarik ke penglihatan. Jadi dengan ambil darah dia bau. Okey, ada bau. Kental. Okey. Dia kena ingatlah. Sampai sekian lebih 15 hari. Lebih 15 hari ada kena ingat. Kekentalan,
bau macam mana, maka yang kuat adalah yang berbau, yang tak ada bau adalah lemah bagi orang buta. Macam mana pun details dalam masalah orang buta kena mengaji asing mengaji khusus yang itu. Wallahu a'lam. Baik, kita tangguh dulu. Kita berhenti dekat syarat tamyiz pada haid. Dia agak panjang. Syarat tamyiz pada haid. Tangguh dulu. Saya ingin tasbih kafarah dan suratul subhanakallahumma hamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Al-'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat. Tawassul haqqi wa tawassul sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.